Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Tajuk kita pada hari ini bab yang keempat, iaitu bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tanah Arab, bangsa Arab juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul dari kalangan mereka. Telah ijma' para ulama bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbangsa Arab. Baginda adalah dari keturunan Arab Musta'arabah yang akan kita jelaskan mengenainya nanti. Jadi ada Arab Ba'idah, ada Arab Al-Musta'arabah. Nanti kita akan tengoklah pembahagian. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah Arab Musta'arabah. Arab dipanggil kacukan. Kerana dia turun daripada Nabi Ismail AS. Nabi Ismail, ayahnya Nabi Ibrahim, bangsa Ibrani, maknya Hajar, bangsa Mesir. Kemudian Nabi Ismail berkahwin dengan orang Arab. Arab Bani Jurhum, iaitu Arab Jati. Jadi lahirlah keturunan sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuklah yang dimuliakan Allah ialah bahasa yang dituturkan oleh bangsa Arab ini, iaitulah bahasa Arab. Jadi sebelum ni tuan-tuan sekalian, kita dah baca tentang tanah Arab. Tanah Arab dimuliakan oleh Allah kerana di situ adanya Makkah, dan Makkah tempat lahirnya Nabi Muhammad dan juga tempat permulaan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan setelah hijrah ke Madinah, Madinah pun masih lagi berada dalam tanah Arab. Diikuti kemuliaan bangsa Arab. Dan diikuti pula setelah itu kemuliaan bahasa Arab. Kerana dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Termasuklah yang dimuliakan Allah ialah bahasa yang dituturkan oleh bangsa Arab ini, iaitu bahasa Arab. Bahasa Arab dipilih oleh Allah untuk menjadi bahasa perantara bagi Nabi-Nya yang terakhir dalam menyampaikan risalahnya kepada manusia, dan sebagai bahasa untuk mengungkapkan kitab sucinya yang paling agung, iaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yakni penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula kepada hari berkumpul, yakni kiamat, yang tidak ada keraguan kepadanya. Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk neraka. Surah Asy-Syura ayat ke-7. Ya. Asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab tergolong dalam jenis bangsa Samiyah. Ini bahasa Arab. Dalam bahasa orang putihnya Semitic race, yang berasal usul dari Sam, anak Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa-bahasa Samiyah. Cabang bahasa Samiyah.
Tengok nota kaki nombor 20 iaitu At-Tarikh Al-Islami wal Hadarah Al-Islami, Dr. Ahmad Shalabi. At-Tarikh Al-Islami wal Hadarah Al-Islamiyah. Wal Hadarah Al-Islamiyah. Dr. Ahmad Shalabi, halaman 16. Menurut ahli-ahli sejarah awal Nasrani dan Islam, antaranya At-Tabari, As-Su'udi dan Ibn Khaldun, Nabi Nuh AS mempunyai 3 orang anak iaitu Sam, Ham dan Yafith. Dari Sam terbitnya bangsa Samiyah iaitu bangsa Arab, Parsi dan Rom. Dari Yafith terbitnya bangsa Yafithiyah iaitu bangsa Turki dan Slav. Dari Ham terbitnya bangsa Qibti, Sudan dan Barbar. Namun demikian, setelah itu berlaku percampuran, berlaku perkahwinan campur di antara bangsa Sam dengan bangsa Yafis. Dengan begitu juga dengan mungkin Samiyah dengan Ham. Jadi sebab itu banyak berlaku perubahan dari segi rupa paras dan sebagainya. Tapi kata ahli sejarah awal termasuk dalam Islam sendiri masih menyebutkan bahawasanya asal usul bangsa manusia, asal usulnya adalah daripada 3 anak Nabi Nuh yang turut bersama dengan Nabi Nuh di atas kapal. Dan dalam kapal ketika berlaku banjir besar. Menurut Profesor Hamka, yang tadi mana rujukan dia, 22, iaitu Al-Wajiz fil Mujtama' Al-Arabi, Dr. Hasan Shahatah Sa'fan, Tarikh Al-Fikri Ad-Dini Al-Jahili, Dr. Muhammad Ibrahim Al-Fayyumi. Menurut Profesor Hamka, setelah diselidiki orang bahasa Arab dengan penyelidikan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan baru serta diperbandingkan dan dipersangkut pautkan dengan bahasa-bahasa Ibrani, Asyur, Babil dan Punisia, ternyatalah bahawa sekalian bangsa itu berdekatan dan pokok asalnya hanya satu saja. Yang menambah bukti bahawasanya asal-usul bangsa itu satu adanya, iaitu melihat kepada bentuk dan perawakan seperti rambut hitam, janggut tebal, warna kulit dan lain-lain. Menurut dasar biologi dan antropologi, iaitu ilmu asal-usul keturunan dan ilmu menyelidiki bentuk tubuh manusia, dari hasil segenap pendidikan itu dapatlah ditetapkan bahawa bangsa Arab itu tergolong bangsa Sam, iaitu bangsa Semitik itulah. Ini dalam buku Sejarah Umat Islam daripada Profesor Dr. Hamka. Jadi buku ni ada dijual di pasaran. Agak tebal juga buku ni. Antara bangsa-bangsa yang berasal usul dari bangsa Sam menurut ahli sejarah, antaranya ialah bangsa Asyur dan bangsa Babil di negeri Iraq. Bangsa Aram di negeri Syam, bangsa Ibrani di negeri Palestin. Ini bangsa Ibrani ni bangsa Nabi Ibrahim AS. Bangsa Ethiopia di negeri Habsyah dan bangsa Arab di semenanjung tanah Arab. Rujukannya 24, Masih Sejarah Umat Islam, Profesor Dr. Hamka dan juga Tamadun Islam, Panjabakti. Mengenai penempatan asal bangsa Samiyah atau bangsa Semitik ini, ahli sejarah berbeza pendapat. Pendapat yang masyhur ialah pada asalnya mereka tinggal menetap di lembah
Dajlah, bukan Daljah, Dajlah. Dan Al-Furat yang terletak dalam lingkungan bulan Sabit Subur. Ini memang lingkungan yang terkenal lah di kalangan orang yang belajar sejarah di daerah di daerah Timur Tengah. Lingkaran dipanggil lingkaran bulan Sabit Subur di sekitar Dajlah dan juga Furat. Sekarang berada dalam Iraq. Kepadatan penduduk menyebabkan sebahagian daripada bangsa Semitik berhijrah ke kawasan lain. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahawa asal penempatan bangsa Semitik ini ialah semenanjung tanah Arab itu sendiri. Jadi kalau melihat pada pendapat yang pertama tadi ini, bangsa Semitik ini berasal dari sekitar daerah Dajlah dan juga Al-Furat dalam Iraq. Kemudian barulah mereka berhijrah sehinggalah sampai di tanah Arab. Sebenarnya tanah Arab. Tapi ada yang berkata tidak, dia berasal daripada semenanjung tanah Arab. Ya, mungkin Yaman, mungkin itu ada tanah Arab. Kemudian barulah mereka berhijrah sampai ke atas, sebelah atas. Daripada situlah kemudiannya bangsa ini berpindah ke kawasan-kawasan lain yang diantaranya kawasan subur di lembah Dajlah, Tigris dan Al-Furat tadi. Ini kerana semenanjung tanah Arab adalah kawasan gunduk gurun atau padang pasir. Manusia tidak akan berpindah dari kawasan subur ke kawasan tandus atau kawasan kering. Dari segi logiknya manusia berpindah daripada kawasan tandus ke kawasan subur, bukan sebaliknya. Pendapat ini disokong oleh beberapa ahli sejarah barat, antaranya itulah disebut di sini, Brockelman, Schrader, mana sumber dia 26, Al-Wajiz, Al-Mujtama' Al-Arabi, Dr. Hasan Shahatah Sa'fan. Dalam kitab Tarikh Al-Arab min Bad'i Zuhurihim hatta qabla al-bi'tsah, sejarah Arab bermula daripada mula kemunculan mereka sehinggalah sebelum kebangkitan Nabi Muhammad. Dinyatakan bahawa Jazirah Arab, Jazirah di bahasa Arab, bahasa Melayu ni lah semenanjung. Jazirah Arab, Kepulauan Arab ataupun semenanjung tanah Arab. Jazirah Arab adalah penempatan asal bagi sekalian umat Samiyah seperti Funisia, Khaldan, Aram dan Al-Amuriyin. Bahasa-bahasa mereka hampir berdekatan di segi lafaz dan maknanya dan dipanggil sebagai bahasa-bahasa Samiyah. Contohnya salam bahasa Ibrani Shalom. Allah Eli lima sabaqtani. Itu dalam bahasa kitab Injil. Jadi ada mirip-mirip bahasa Ibrani dengan bahasa Arab kerana mereka daripada akar bangsa yang sama, bangsa Semitik. Pembahagian bangsa Arab. Melihat kepada zaman kemunculannya, bangsa Arab dapat dibahagikan kepada dua kategori. Arab Ba'idah, iaitu bangsa Arab yang telah luput atau pupus. Ini penting juga tuan-tuan bersedia maklumat ni, sebab bila tuan-tuan baca dalam Quran, akan bertemulah dengan bangsa Arab ni yang tidak ada lagi, yang telah lupus oleh sejarah atau lupus dalam sejarah. Yang kedua, Arab Baqiyah, iaitu bangsa Arab yang masih kekal sehingga hari ini. Arab Ba'idah, iaitu bangsa Arab dahulu kala yang telah pun luput di telan zaman dan sejarah mereka tidak dapat diperoleh secara terperinci lagi. Sejak sebelum Islam lagi, perkhabaran tentang mereka telah pun luput. Mereka adalah antara umat-umat yang awal sebelum Nabi Nuh dan selepas Nabi Nuh.
umat yang awal selepas Nabi Nuh, dan nasab mereka berasal dari Laos dan Iram. Iram kita baca dalam surah apa tu? Iram Zatil Imad. Iram Zatil Imad. Iram yang memiliki sebahagian mufasir kata imad iaitu tubuh yang tinggi lampai. Sebahagian mengatakan Zatil Imad yang memiliki bangunan-bangunan tinggi. Maknanya mereka memiliki teknologi untuk apa? Ya, untuk membina bangunan. Ya. Surah apa ni sebenarnya? Masa Iram. Itu masa Iram termasuk dalam bangsa yang telah pupus. Surah Al-Fajr. Iaitu Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu telah memperlakukan kepada kaum Ad? Siapa kaum Ad? Kata Allah iaitu Iram Zatil Imad. Kaum yang berasal usul daripada atau anak cucu Iram. Iram yang memiliki Zatil Imad. Mana satu kaum yang memiliki tubuh yang sasar, yang tinggi lampai, dan sebagaimana kata Zatil Imad iaitu yang memiliki bangunan yang tinggi. Ya. Jadi dengan mengetahui sejarah bangsa Arab Al-Ba'idah ini yang telah pupus ini, tuan-tuan dapat faham Quran dengan baik, insya-Allah. Jadi Iram ni siapa? Iram iaitu Laos, berasal dari Laos dan Iram, iaitu dua anak Sam bin Nuh. Ya, jadi anak Sam bin Nuh. Mereka terdiri daripada kabilah yang masyhur iaitu Ad. Ada dalam Quran yang Ad ni, Samud pun ada dalam Quran. Tasam, yang ni tak ada dalam Quran. Judais, Jurhum. Jurhum inilah bangsa Arab yang mana Nabi Ismail alaihissalam berkahwin dengan salah seorang wanita daripada mereka. Hadramaut. Ini masih tuan-tuan sekalian ni Hadramaut iaitu Nabi Hud alaihissalam. Amim, Amliq, Mu'ain dan Wabar. Dua dari kabilah ini iaitu Ad dan Samud ada disebut tentang mereka oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ad dan Samud. Tengok nota kaki di bawah tu. Ad ialah kaum Nabi Allah Hud alaihissalam. Tentang cerita mereka terdapat dalam Quran. Ini surah-surahnya Al-A'raf, Hud, Mu'minin, Fussilat, Ahqaf, Al-Qamar, Al-Haqqah, Al-Fajr. Kaum Ad ini mendiami tempat bernama Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Oman, Hadramaut dan Syajar. Oman. Adapun Samud, mereka adalah kaum Nabi Saleh alaihissalam. Cerita tentang mereka terdapat dalam surah Al-A'raf, Hud, Al-Hijr, Al-Syu'ara, Al-Nahl, Fussilat, Al-Zariyat, Al-Najm, Al-Qamar, Al-Haqq, Al-Syams. Kaum Samud ini mendiami satu tempat bernama Al-Hajar dan Wadil Qura yang terletak di antara Hijaz dan juga Syam. Sehingga kini rumah-rumah mereka yang dipahat di bukit masih wujud. Rasulullah SAW pernah melalui rumah-rumah mereka itu dalam perjalanan
baginda dan tentera Islam ke peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah, di mana baginda berkata kepada sahabat-sahabatnya, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, melainkan dalam keadaan kamu menangis kerana takut kamu ditimpa bencana seperti mana menimpa mereka. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan sekalian, memang Al-Quran menggalakkan kita untuk ambil iktibar, termasuk melawat tempat-tempat sejarah yang pernah ditimpa bala, tapi masuk untuk ambil iktibar, bukan dengan gembira tapi masuk dengan sedih. Dan sekarang ni penempatan di sini dilawati ni, Kaum Samud ni dilawati. Bagi ada yang bila perjalanan umrah, ada yang singgah, mana yang yang di samping mengerjakan umrah, mereka dibuat lawatan khusus untuk menziarahi atau melawat Tabuk. Jadi bila melalui Tabuk ni akan menziarahi Tabuk ni akan melalui lah kawasan Al-Hijr, dia panggil. Al-Hijr. Bukan Hajar, Al-Hijr. Jadi insyaAllah setelah dibuat pembetulan ni, sebab pun dah serahkan pada printing sebenarnya ni. Nanti kita buat pembetulan masa ke semasa, setelah itu barulah akan diterbitkan lah buku ni insyaAllah. Okay, terusnya Arab Al-Baqiyah. Tadi Arab Al-Ba'idah yang telah pupus. Arab Al-Baqiyah, mereka ialah kaum Arab yang masih wujud di Jazirah Arab selepas Arab Ba'idah tadi. Mereka mendiami beberapa kawasan di Jazirah Arab, khususnya Yaman dan Hijaz. Kepada kaum Arab inilah disandarkan kaum-kaum atau kabilah-kabilah Arab yang wujud selepas Islam, bahkan yang membentuk masyarakat Arab sekarang ini. Kaum Arab Al-Baqiyah ini dibahagikan pula oleh ahli sejarah kepada dua kumpulan, iaitu Arab Aribah, Arab Jati, dan Arab Musta'rabah, iaitu Arab Kacukan. Arab Aribah, Arab Jati, mereka dinamakan juga dengan Al-Qahtaniyun, bangsa Qahtan atau bangsa Selatan, Arabul Janub. Mereka merupakan asal-usul kepada Arab Baqiyah itu sendiri. Kawasan penempatan mereka asalnya ialah di Yaman. Kemudian mereka bertebaran dari situ dengan penghijraan sebelum dan selepas berlakunya banjir Al-Arim. Sail Al-Arim. Dari segi nasabnya, kaum Arab ini berasal dari Ya'rab bin Qahtan bin Abir, dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya Ya'rab bin Qahtan bin Abir ni makna dia sampai kepada Sam lah, Sam bin Nuh. Kerana Arab ni masuk dalam bangsa Semitik. Dari Arab Aribah atau bangsa Qahtan ini terbagi pula kepada dua kabilah besar yang masyhur, iaitu Himyar. Di antara puak-puak yang masyhur dalam kabilah Himyar ialah Zaidul Jumhur, Quda'ah dan Sakasik. Yang kedua Kahlan. Di antara puak yang masyhur di kabilah Kahlan ini ialah Tayy, Hamdan, Anmar, Mijzah, Kindah, Lakham, Juzam, Al-Azad, Al-Aus, Al-Khazraj dan Aulad Jafnah. Ini raja-raja di Syam. Ini Aus, ini di Madinah lah. Aus, Khazraj. Ya. Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah. Jadi Mekah ni banyak Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah ialah kacukan antara Arab Aribah, Arab Jati di atas dengan bangsa yang bukan Arab. Ia sebenarnya khusus
kepada anak-anak dan keturunan Nabi Allah Ismail AS, di mana mereka bertemu dari pihak ibu, iaitu isteri Nabi Ismail, dari kabilah Jurhum yang kedua, dan bertemu dengan Arab Aribah, Arab Jati, keturunan Ya'rub bin Qatan tadi. Ya. Di mana mereka bertemu dari pihak ibu. Ya, makna pihak ibu lah. Sebab Nabi Ismail berkahwin dengan salah seorang daripada makna dengan wanita di kalangan mereka lah. Jadi Arab Musta'rabah ini, Arab kacukan ni, dia cantuman Nabi Ismail AS. Nabi Ismail itu adalah Ibri dan juga ayah dia Ibrahim AS, bangsa Ibrani, dengan mak dia Hajar, bangsa Mesir, bangsa Qibti, Mesir. Jadi bila Nabi Ibrahim AS bawa Nabi Ismail dan juga Hajar pindah ke Makkah, Nabi Ismail berkahwin dengan wanita daripada bangsa Jurhum. Jurhum yang kedua dia panggilnya. Jurhum, kerana Jurhum yang pertama tu mungkin masuk dalam bangsa Arab yang telah pupus. Jurhum generasi yang kedua. Sedang ayah mereka Nabi Ismail dari pihak ibunya, yakni Hajar, erat sekali pertalian dengan Mesir. Dan dari pihak bapa pula dengan Iraq, Mesopotamia dan Palestin, iaitu Nabi Ibrahim AS. Dengan percampuran unsur Ibrani Mesir dari satu pihak. Jadi Nabi Ismail AS ni percampuran unsur Ibrani Mesir dan unsur Arab. Bila Nabi Ismail kahwin dengan orang Arab, wanita Arab, maka masuklah. Dia panggil unsur Arab pula. Bila lahirnya zuriat daripada Nabi Ismail AS dari satu pihak yang lain. Menyebabkan keturunan Nabi Ismail AS, iaitu Arab Musta'rabah, membawa sifat Arab, Ibrani dan Mesir. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW itu merupakan penurunan daripada nasab Nabi Ismail, maka dalam diri Nabi Muhammad itu ada tiga unsur. Arab, Ibrani dan Mesir. Dan itulah yang dimaksudkan dengan Musta'rabah. Arab Musta'rabah. Kemudian ada nota kaki 35 kita tak baca tadi. Setelah Nabi Ibrahim AS meninggalkan isterinya Hajar dan anaknya Ismail di Mekah dengan perintah Allah, datang satu kabilah Arab dari Yaman, iaitu Jurhum kedua, dan mendiami Mesir dengan izin dari ibu Ismail ini Hajar. Jadi setelah menemui Zamzam, kalau tidak sebelum itu mereka lalu saja, mereka tak singgah. Tapi bila adanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan juga ibunya Hajar, dan muncul telaga Zamzam, peringkat mulanya mereka singgah mengambil air, menumpang minum. Tapi akhirnya mereka minta izin, boleh tak kamu nak tinggal di sini sebagai penempatan tetap Nabi Ismail, Nabi Hajar izinkan, tapi kata Hajar tidak boleh menguasai air. Zamzam ni tidak boleh dikuasai oleh siapa-siapa pun, termasuk yang tinggal di situ. Ada pendapat menyatakan bahawa mereka ini Jurhum sebelum kedatangan Hajar dan Ismail di Mekah, mereka mendiami di lembah-lembah di beberapa kawasan Mekah. Adapun Imam Bukhari, beliau menyatakan bahawa Jurhum ini menduduki Mekah adalah setelah Ismail dan ibunya Hajar menduduki Mekah. Sebelum Nabi Ismail AS dewasa belia. Sebelum itu mereka hanya melalui lembah Mekah saja, yakni dalam perjalanan mereka ke utara atau pulang dari utara. Ini sebagaimana dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Apabila Nabi Ismail telah dewasa, dia berkahwin dengan gadis dari kabilah Jurhum itu, iaitu putri ataupun anak perempuan Muaz bin Amr, dan tinggal bersama-sama dengan mereka di Mekah. Hasil perkahwinan ini, Nabi Ismail AS dikurniakan 12 orang anak, dan mereka inilah menjadi tunas-tunas bagi Arab Al-Musta'rabah.
Ya. Jadi nanti ada untuk nusilan satu tajuk khas anak-anak Nabi Ismail AS. Okey, sambung balik tadi perenggan tadi kita mungkin Arab Musta'rabah ini dinamakan juga Arab Al-Adnaniyah. Jadi sebab itu apa ni uh, Nabi Muhammad SAW itu dikenali juga dengan apa ni Adnani. Adnani menasab pada Adnan. Ya. Iaitu daripada keturunan Adnan. Adnan ni daripada Nabi Ismail kemudian turun ke bawah jumpa dengan Adnan, daripada Adnan turun ke bawah sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab Musta'rabah ini dinamakan juga Arab Adnaniyah kerana Adnan adalah keturunan Nabi Ismail yang paling terkenal dan kepadanya disandarkan Arab Musta'rabah ini. Jadi Arab Musta'rabah yang paling masyhur sekali adalah Quraisy lah. Quraisy ya. Walaupun bangsa lain pun ada lagi tapi Quraisy itu yang paling masyhur. Atau dikenali juga dengan Arab Utara. Kawasan penempatan mereka adalah Hijaz. Balik nanti geografi tanah Arab sebelum ni tengok Hijaz. Kawasan penempatan mereka adalah di Hijaz. Tarikh mereka mendiami Hijaz itu adalah jauh terkebelakang dari zaman Arab Aribah atau Qahtaniyah tadi mendiami Yaman. Maknanya terkebelakang ni bukan lebih dulu, mana lewat lah. Kerana Arab Aribah, Arab Musta'rabah ini dia kacukkan. Adapun Arab Aribah ni dia wujud lebih dulu lagi, mendiami Yaman. Dari keturunan inilah dah jauh terkemudian dari zaman Arab Aribah atau Qahtaniyah tadi mendiami Yaman. Dari keturunan inilah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penguraian yang lebih lanjut berhubung dengan Arab Musta'rabah ini, kabilah-kabilahnya dan kedudukan Nabi Muhammad di dalam susu galurnya akan dihuraikan dalam bab yang akan datang. Bab yang akan datang, bab 6. Pada bab yang kelima, selepas ini agama-agama di tanah Arab sebelum Islam. Sejak lama, Jazirah Arab adalah pusat tempat turunnya wahyu Allah. Jadi sebab itu satu kesilapan lah bila ada kadang-kadang kita sebut, kita kata orang Arab ini tidak ada Nabi selain Muhammad SAW. Itu tak tepat. Dan bahkan nanti pun kita akan jumpa dengan satu hadis Nabi yang menyebutkan arba'atu minal Arab. Ada 4 Nabi daripada Arab. Dalam Sahih Ibn Hibban nyatakan dari Abu Zar radhiyallahu anhu satu hadis yang panjang berkenaan dengan para Nabi dan Rasul. Dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan wa arba'atu minal Arab. Hudun wa Syu'aibun wa Salihun wa Nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka, yakni para Nabi dan Rasul, terdapat 4 orang dari bangsa Arab, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi engkau, wahai Abu Zar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih Ibn Hibban. Nabi Hud diutuskan Allah kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah bangsa Arab Ba'idah, bangsa Arab yang telah pupus, yang tinggal di kawasan, tinggal di Bukit Ahqaf, yang terletak berdekatan Hadramaut, dalam daerah Yaman sekarang. Dikatakan di situ adanya makam Nabi Hud alaihissalam. Bersebelah selatan Jazirah Arab. Negeri tempat tinggal mereka itu asalnya adalah subur dan penduduknya sangat kuat sekali. Namun kerana keingkaran mereka, Allah binasakan mereka dengan angin samum yang memusnahkan seluruh isi negeri itu hingga ia menjadi kering kontang. Mengenai kisah mereka, Allah menceritakannya dalam surah Al-A'raf, Al-Mu'minun, Al-Syu'ara, surah Al-Syu'ara, Fussilat,
Al-Qaf, Al-Qamar, Al-Haqqah dan Al-Fajr. Nabi Saleh pula diutuskan Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud merupakan bangsa Arab yang tinggal di kawasan Al-Hijr yang terletak di utara Jazirah Arab antara Hijaz dan Syam. Mereka mahir dalam mahat bukit-bukit untuk dijadikan rumah atau tempat tinggal mereka. Kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah dengan gempa bumi hingga mayat-mayat mereka bergelimpangan dalam negeri mereka. Kisah mereka diceritakan Allah dalam surah Al-A'raf, surah Hud, Al-Hijr, Asy-Syu'ara, An-Nahli, Silat, Al-Zariyat, An-Najm, Al-Qamar, Al-Haqqah, Syams. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebagai umat Islam ni memang sejarah memang kena kuat. Sebab dalam Quran ini memang Allah Ta'ala dedahkan pada kita ni sejarah. Orang yang tidak membaca sejarah, dia akan ditipu 2 kali. Dia kesilapan dilakukan oleh nenek moyang dia dulu, dia buat pula. Itulah kita tengok orang Melayu asalnya begitu. Mengulangi sejarah, mengulangi kesilapan datuk nenek moyang kita dulu. Kerana kita tak rajin baca sejarah. Termasuk sejarah Melayu pun, asalnya orang Melayu asal tak ada yang baca sejarah. Hingga kini rumah-rumah kaum Samud yang dipahat di bukit masih wujud. Nabi SAW pernah melalui rumah-rumah mereka itu dalam perjalanan baginda dan tentera Islam ke peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah, di mana baginda berkata kepada sahabat-sahabatnya, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, melainkan dalam keadaan kamu menangis kerana takut kamu ditimpa bencana seperti mana menimpa mereka. Nabi Syuaib AS pula diutuskan Allah kepada kaum Madian. Penduduk Madian adalah bangsa Arab yang tinggal di satu kota mereka bernama Madian, iaitu satu kawasan dalam daerah Ma'an, berhampiran negeri Syam. Penduduk Madian ini juga dibinasakan oleh Allah kerana keingkaran mereka terhadap dakwah Nabi Syuaib itu. Kisah tentang mereka diceritakan Allah dalam surah Al-A'raf, Hud dan surah Asy-Syu'ara. Selain Nabi-Nabi di atas, Allah juga pernah mengutuskan Nabi Ibrahim ke kota Arab, ke tanah Arab, yakni Mekah. Nabi Ibrahim dia bukan daripada bangsa Arab tapi pernah ke sana. Terutama sekali menghantar Nabi Ismail lah dan juga ibunya Hajar. Dan kemudian disusuli dengan kedatangan beberapa kali kedatangan lagi. Dan ketika Nabi Ismail di usia remaja pun Nabi Ismail masih datang ziarah. Dan termasuk dalam dipanggil satu tugas membangunkan kembali Kaabah. Nabi Ismail diangkat menjadi Nabi dan Rasul di tanah Arab. Tapi dia bukan bangsa Arab. Dia cuma diangkat menjadi Rasul di tanah Arab, Mekah dan sekitarnya. Begitu juga Nabi Musa AS pernah bernaung di tanah Arab. Iaitu ketika dia melarikan diri ke Madian daripada Fir'aun. Dia menyeberangi Laut Merah. Dia menyeberangi bukan menyeberangi laut itu setelah dipanggil apa dalam peristiwa laut terbelah itu. Sebelum tu lagi ketika dia remaja dia pernah 10 tahun dia tinggal bersama dengan Nabi Syuaib. Ketika dia melarikan diri ke Madian, kemudian kepada pengutusan Nabi kemuncak pada pengutusan Nabi di Jazirah Arab ialah Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman dan penghulu segala Nabi dan Rasul yang diutuskan Allah. Baginda dilahirkan di kota Mekah, memulakan dakwahnya di Mekah dan mencapai kegemilangan dengan membina sebuah negara Islam di Madinah, sehinggalah kota Mekah dan kota Madinah selepas perutusan baginda menjadi 2 kota yang paling penting di Jazirah Arab, yakni di Kepulauan Tanah Arab,
ataupun di semenanjung tanah Arab, bahkan di seluruh dunia. Agama Nabi Ibrahim AS di tanah Arab. Allah Subhanahu Wa Taala telah merintahkan Nabi Ibrahim AS supaya menempatkan salah seorang anaknya iaitu Ismail AS di tanah Arab, iaitu di Mekah sekarang ini. Tujuannya ialah untuk mengembangkan agama Allah kepada orang-orang Arab khususnya yang berada sekitar Mekah. Allah juga merintahkan kepada Nabi Ibrahim AS dengan dibantu oleh Nabi Ismail AS supaya membina kembali rumah Allah, yakni Kaabah, sebagai tempat ibadat untuk manusia menyembah Allah. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS bersama-sama Nabi Ismail AS mengangkat asas-asas binaan Baitullah Kaabah itu sambil mereka berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan firman Allah juga dalam surah Al-Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangunkan untuk manusia adalah Baitullah, yakni Kaabah yang ada di Bakkah. Dan Bakkah ini adalah bahasa dulu, dalam kitab dulu, Taurat. Kemudian dalam Quran pun digunakan bahasa yang sama, Bakkah yakni Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nabi Ismail tidak syak lagi merupakan seorang Nabi dan juga Rasul. Allah berfirman, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang terdapat dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh ahli keluarganya untuk bersembahyang dan menaikkan zakat dan dia adalah seorang diredai di sisi Tuhannya. Surah Maryam. Namun para ulama beza pendapat. Kepada kaum Arab manakah dia diutuskan Allah supaya berdakwah? Menurut Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, dia Nabi Ismail adalah Rasul yang diutuskan kepada kaum Arab Jurhum yang menetap di Mekah bersamanya dan ibunya. Allah mengutuskannya untuk menyampaikan syariat Nabi Ibrahim. Maka dia memberitahu syariat itu pada kaumnya, memperingatkan dan mengancam mereka dengan sisaan Allah jika mereka tidak beriman. Dari sini diketahui bahawa bagi seorang Rasul tidak mesti diturunkan kepada kitab itu sendiri. Kerana Nabi Ismail dia tidak ada kitab sendiri, sebaliknya dia meneruskan dia panggil syariat ayahnya Nabi Ibrahim AS. Tapi dia Rasul. Namun ada diceritakan juga bahawa Nabi Ismail diutuskan kepada kaum Arab di negeri Yaman dan Amalek. Jadi ada dua pendapat lah. Satu pendapat menyatakan bahawa Nabi Ismail AS adalah Rasul bagi bangsa Jurhum saja. Itu bangsa yang tinggal bersama dengan dia dan juga ibunya Hajar di Mekah. Dan ada yang berkata seluruh tanah Arab lah. Kalau dah masuk Yaman, Amalek ni, mana seluruh tanah Arab. Munculnya agama keberhalaan di tanah Arab. Jadi, bila datang Nabi Ismail, bermakna Nabi Ismail, dia meneruskan syariat ayahnya Ibrahim, iaitu Hanifan Musliman. Wa ma'ana minal musyrikin. Itu yang diulang oleh Allah dalam Quran. Nabi Ibrahim ni adalah beragama Hanif, iaitu agama yang menumpukan sepenuhnya kepada tauhid kepada Allah. Musliman, tunduk patuh kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku, kata Nabi Ibrahim AS, tergolong daripada orang musyrik. Aku tidak mensyirikkan Allah. Tapi macam mana boleh ada berhala itu? Karena sebelum kedatangan dari Muhammad SAW, orang Arab ni pada zaman jahiliah terkenal sebagai penyembah berhala. Di Kaabah itu sendiri pun ada 300 lebih berhala. Jadi bagaimana munculnya agama keberhalaan di tanah Arab itu? Yang ini insya-Allah tuan-tuan sekalian kita sambung dalam bacaan kita.
hari Ahad lah, sebab besok hari Jumaat kita nak balik pada Ihya Ulumuddin besok. Ihya Ulumuddin pun kita tak boleh tinggal sebab kita dah mula buka. Jadi kita kena tamatkan lah sekurang-kurangnya Babul Ilmi, Kitabul Ilmi. Cuma dalam bulan Rabiul Awal ini kita ambil kesempatan untuk kita mengulang kaji sirah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak direct kepada kelahiran Nabi, sebaliknya kita ambil daripada akar. Kerana kita nak tahu keseluruhan lah tentang bangsa Nabi kita Muhammad SAW, bahasa Arab itu sendiri sebab sedikit, kemudian tanah Arab itu sendiri, dan maknanya setiap perkara lah yang berkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini insyaAllah dalam perselisihan kita jumpa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz.